لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد. Tuan-tuan dan puan, para jemaah, para pecinta ilmu, mudah-mudahan ahli bakal di syurga yang dimuliakan Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala pada kali ini dalam kuliah tadabbur kita akan melihat kepentingan surah Al-Qadr, apakah perkara yang terdapat di sebalik surah yang indah ini. Dan tambah pula kita sudah mendekati ke bulan Ramadan Mubarak, Ramadan Al-Karim, maka apakah peranan kita untuk memahami surah ini sebagai motivasi untuk melakukan ibadah dan amal-amal saleh yang dijanjikan pulangan akhiratnya, pahalanya sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebagai permulaan saya nak bacakan untuk tuan-tuan surah Al-Qadr ini, dan rujukan saya pada kali ini adalah pada kitab Nurul Furqan daripada tafsir yang lain bahagian juz amma ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi shahr. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim. Aku mulakan dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya kami telah menurunkannya, iaitu Al-Quran, secara sekaligus dari Lauh Mahfuz ke langit dunia, iaitu langit yang pertama, pada malam Qadar, iaitu pada malam kemuliaan dan keagungan. Apakah yang kamu tahu tentang, yang kamu maklum tentang Lailatul Qadar itu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Lailatul Qadri, malam Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Para malaikat dan Jibril alaihissalam turun padanya dengan izin Tuhan mereka kerana segala perkara. Salam sejahteralah, iaitu malam Qadar itu. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Salam sejahteralah untuk mereka hingga waktu terbit fajar. Baik tuan-tuan dimuliakan sekalian. Pertamanya kita lihat surah ni, latar belakangnya dia merupakan satu surah yang disebut oleh para ulama surah Makkiyah. Ini merupakan pandangan kebanyakan ahli tafsir, tapi pandangan yang lebih kuat mengatakan dia surah Madaniyah. Itu pandangan lebih kuat sebenarnya. Sebagian daripada ahli tafsir mengatakan dia Makkiyah. Makkiyah merujuk kepada surah yang diturunkan sebelum hijrahnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Manakala Madaniyah pula merujuk pada periodnya, iaitu surah yang diturunkan selepas Nabi kita selamat berhijrah ke Madinah. Jadi Makkiyah dan Madaniyah ni pengetahuan tuan-tuan bukan merujuk pada tempat, tapi merujuk pada waktu, merujuk pada zaman. Walau bagaimanapun, saya sebut ini boleh jadi diturunkan berulang kali untuk mengingatkan manusia tentang kelebihan dan kemuliaan malam Al-Qadr. Demikian kata ulasan oleh Al-Imam Qurtubi dan dalam Hasyir Sawi oleh Al-Alama Al-Imam As-Sawi rahimahumullah. Jadi mungkin surah ini turun sebanyak beberapa kali. Tak turun di Mekah sebelum hijrah ataupun selepas Nabi berhijrah, tapi ia turun beberapa kali bagi menekankan aspek kemuliaan Lailatul Qadar itu untuk direbut oleh umat Islam. Macam juga surah Al-Fatihah yang dikatakan sebagai ulama turun di Mekah, turun di Madinah, turun sebelum hijrah, turun selepas hijrah. Baik. Surah ini terdiri pada 6 ayat dengan kiraan Al-Makki dan juga Syami. Manakala dengan kiraan para ulama lain yang terdiri pada 5 ayat. Perbezaan kiraan ini disebabkan oleh khilaf pada ayat 3, iaitu Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Ayat ini dikira oleh Al-Makki dan juga Syami, tapi tidak dikira oleh yang lain. Sila rujuk Al-Bayan fi adad ayat Al-Quran oleh Imam Abu Amr Uthman bin Sa'id Umawi, dan tapi Al-Imam As-Sawi rahimahullah menyebut ayat Tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'izni rabbihim bagi ayat ini dikhilafkan. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, sama ada 6 ayat ataupun 5 ayat, terdapat lihat perbezaan berlaku pada ayat macam juga di hujung surah Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ada yang menganggap dia ke-6, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Jadi tuan-tuan yang mulia ini merupakan perbezaan pandangan dari sudut kiraan, tapi bacaannya tetap sama. Baik, kalau kita lihat dalam ayat ini Allah menceritakan tentang keagungan Quran. Dalam bahasa Arab, bila satu benda itu diidmarkan, contohnya inna anzalnahu fi lailatul qadr, kami menurunkannya pada malam qadar. Jadi nya apa maksudnya tuan? Ini merupakan satu aspek balaghah yang penting, kerana dalam ilmu balaghah bila dirujuk pada perkara ini, Allah Ta'ala tidak menyebut nama Al-Quran itu secara terang-terangan. Ini bagi menunjukkan kepada kemuliaan Al-Quran. Jadi Allah Ta'ala sengaja tidak menyebut inna anzalna Al-Quran. Allah Ta'ala tidak menyatakan kami menurunkan Al-Quran. Madai untuk disebutkan di sini inna anzalnahu, kami menurunkannya. Jadi kat sini apa maksudnya tuan-tuan? Bagi menunjukkan kepada kemuliaan Al-Quran itu, jadi disebut di sini al-idmar. Idmar ni makna disembunyikan. Kerana Al-Quran telah pun dimaklumi oleh sekalian umat Islam membaca Al-Quran itu sendiri, bahawa yang diagungkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah Al-Quran itu sendiri. Jadi al-idmar bila sebab fi qawlihi anzalnahu li'anna ad-dhamir al-ghiba lil-Quran iktifa'an bi syuhratihi li'anna syuhratahu taqumu maqam tasrihihi bi ismihi wa irja' ad-dhamir ilayhi fa ka'annahu hadir bi jami'il azhan. Kata al-Imam Muhammad Amin Abdullah Al-Urami, Al-Alawi, Al-Harari, Al-Syafi'i, seorang ulama mazhab Syafi'i yang hebat dan mengarang kitab tafsir tajuk Ar-Rawh wa Rayhan. Beliau berkata bahawa dari sudut aspek balaghah, bila tidak dinyatakan Al-Quran itu secara jelas, madai diidmarkan, ini adalah satu aspek balaghah yang penting bagi menyatakan kemuliaannya. Jadi kadang-kadang tuan, dalam kehidupan kita pun, seorang ibu mungkin mengatakan tentang ayah, menceritakan tentang ayah, ni kitabnya, ni kereta ayah. Jadi tuan, bila kita lihat dalam konteks apa yang disebutkan kat sini, bahawa Al-Imam Al-Urami, Muhammad Al-Urami mengatakan kepentingan untuk kita mengetahui kehebatan yang terdapat pada Al-Quran itu. Lantas Allah Subhanahu Wa Taala tidak perlu menyebut Al-Quran itu berkali-kali, kerana ia telah pun disebut di tempat yang banyak daripada Al-Quran. Jadi disebut di sini hadir fi jami'il azhan. Al-Quran telah pun berada dalam kotak pemikiran setiap orang yang baca Al-Quran. Baik. Lagi kalau kita perhatikan di sudut balaghatul Quran, balaghah ni maknanya sastra, kehebatan, keunggulan bahasa Al-Quran ni, Allah menyebut perkataan Lailatul Qadr ini sebanyak 3 kali. Ini dipanggil dalam bahasa Arab sebagai itnab. Itnab ni berarti satu yang dihuraikan lanjut. Itnab lawannya ijaz, diringkaskan. Jadi dalam bentuk itnab disebut perkataan Lailatul Qadr ni berulang-ulang kali. Matlamatnya apa tuan-tuan? Matlamatnya bagi menekankan tentang kehebatan malam qadar itu. Dia disebut berulang-ulang kali tuan-tuan. Jadi dalam hidup ni kalau kita mengulang-ulang satu perkataan, menunjukkan kepada kepentingannya. Contoh kita kata pada anak kita, belajar semua nak SPM tak lama lagi contoh. SPM start ulang apa? SPM kita sebut berkali-kali bagi memberi kepada anak kita satu penekanan bahawa ayah nak engkau belajar bersungguh-sungguh supaya engkau dapat jawab peperiksaan yang baik, engkau dapat masuk universiti, engkau jadi orang berilmu dan sebagainya tuan-tuan. Baik. Jadi berkata para ulama, wa munasabatuha lima qabla anna fi tilka umira Rasulullah SAW bi an yaqra al-Quran bismi rabbih allazi khalaq. Surah ni kalau ikut turutan, surah Al-Qadar datang selepas surah Al-Alaq. Telah saya huraikan pada kuliah yang lalu, tadabbur surah Al-Alaq yang lalu. Jadi susunannya Al-Alaq berada sebelum daripada surah Al-Qadr. Jadi surah Al-Alaq itu menyuruh Nabi kita SAW untuk baca Al-Quran. Dan kesinambungannya datang surah Al-Qadr yang membawakan kepada kita tentang penurunan Al-Quran itu. Jadi di sini ada signifikannya, ada kesinambungannya, ada synchronization-nya tuan-tuan. Jadi wa ismul ladzi allama al-insan ma lam ya'lam wa fi hadhihi zikrul Quran wa nuzuluhu wa bayan fadlihi. Wa fi hadza zikra al-Quran wa nuzuluhu wa bayan fadlihi. Jadi di sini disebutkan tentang kemuliaan Al-Quran itu, waktu turunnya, kelebihannya, wa annahu min 'indi rabbih zil 'azama wa sultan al-alim wa salihun nas. Jadi konteksnya, perhubungannya dengan surah Al-Alaq yang lalu, iaitu surah Al-Qadar ini menceritakan lebih lanjut tentang Al-Quran
yang disuruh Nabi kita untuk baca dalam surah Al-Alaq yang lalu. Fadluha, tentang kelebihannya, setengah riwayat seperti disebut dalam kitab-kitab tafsir mengatakan bahawa man qara'a surat al-qadr u'tiya min al-ajr kama sama Ramadan wa ahya lailatul qadr. Siapa yang baca surat al-qadr sekali, maka ditulis baginya pahala qiyam sepanjang-panjang malam dalam bulan Ramadan dan berpuasa dalam bulan Ramadan dan menghidupkan malam qadar. Dia baca sekali surat qadr. Tapi riwayat ni adalah riwayat yang palsu, tuan-tuan, maudhu'. Kata para ulama tafsir, para ulama hadis ini lam yathbut an Rasulillah, hadis tak ada daripada Rasulullah. Jadi surat qadar ni memadai untuk kita mengatakan dibaca oleh Nabi pada salat-salat yang tertentu tanpa disebut oleh baginda SAW keutamaan-keutamaan. Kalau kita jumpa ada bab-bab keutamaan surah ini, maka kata para ulama penyebutan tentang kelebihan surah ini adalah merupakan riwayat yang palsu. Baik, dinamakan surah qadar ini kerana Allah menceritakan tentang perkara-perkara yang telah ditetapkan. Bahasa Arab tersebut qaddara yuqaddiru taqdir, maknanya telah menetapkan. Jadi izhar taqdiriha lil malaika bi an yaktub lahu ma qaddarahu fi tilka sana wa ya'rifuha wa yu'arifahum iyah. Jadi dalam surah Al-Qadr ni Allah telah menjelaskan kepada para malaikat yang menjalankan tugasan yang berbagai-bagai. Kita tahu malaikat ni bilangannya ramai untuk menjalankan tugas-tugas yang Allah berikan. Menurunkan hujan, menurunkan ujian, mengenakan balak, menetapkan jantina baby yang ada dalam kandungan ibu, menulis ajalnya, rezekinya. Ini semua kerja para malaikat. Jadi setiap kali kita melihat kehebatan alam yang tersusun ni, ia ditadbir oleh Allah SWT. Diutuskan para malaikat untuk menjaga, untuk menguruskan dunia yang besar ni. Maka semuanya berlaku pada malam qadar. Ketetapan telah ada di sisi Allah, dipanggil di Lauh Mahfuz. Tapi pembahagian tugasan itu berlaku pada malam qadar. Ini yang dimaksudkan oleh para ulama. Macam kita kalau pergi ke hospital lah, kita lihat pada waktu pagi akan ada sesi briefing yang diberikan oleh seseorang ketua nurse kepada nurse-nurse yang berkenaan. Jadi ini seperti yang dimaksudkan kalau kita nak buat satu nak simplifykan maksud ini adalah malam qadar ni ketetapan Allah Ta'ala dikenakan kepada para malaikat bagi menguruskan perjalanan alam, pengurusannya sepanjang tahun itu ke malam qadar yang berikutnya pada bulan Ramadan tahun berikutnya, tuan. Jadi kalau kita lihat kat sini, apabila Allah SWT menetapkan perkara, kata Husain bin Fadl, alaysa qad qadarallahu al-maqadir qabla an yakhluqa as-samawati wal ard. Ditanya kepada Husain bin Fadl, bukankah Allah telah menetapkan segala-galanya di Lauh Mahfuz sebelum menciptakan segala-galanya? Jawapannya ya. Qila lahu famma ma'na lailatul qadr? Qala sawqul maqadir ila mawaqit wa tanfizul qada' al-qadar. Ini yang telah dijelaskan tadi. Dia tanya kepada Husain bin Fadl, apakah maksud qadar itu? Bukankah qadar telah ditetapkan oleh Allah sebelum penciptaan segala-galanya? Jawapannya ya. Cuma pada malam itu pembahagian tugasan dikenakan, diberikan kepada para malaikat yang bertugas, ya. Wa an Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala inna Allah subhanahu wa ta'ala yuqaddir fi lailatul qadr wa yaktub kull ma yakunu fi tilka as-sana min matar wa rizq wa ihya wa imata wa ghayriha ila mithl hadhihi al-laila fi as-sanati al-muqbilah. Jadi daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu berkata bahawa Allah telah menetapkan segala-galanya pada malam qadar, ditulis pada tahun itu bilangan hujan yang akan turun, rezeki yang akan diagihkan, menghidup dan mematikan makhluk dan segala-galanya yang akan berlaku sepanjang tahun itu daripada malam qadar tersebut hingga malam qadar tahun Ramadan yang berikutnya, Ramadan tahun berikutnya. Kalian telah tetapkan di Allah macam kita nyatakan tadi, telah ada pengagihannya berlaku pada malam qadar. Baik. Jadi bila menceritakan tentang perkara ini, fayadfa'u naskhatal arzaq wa nabatat al-amtar ila Mikail wa naskha al-hurub wa riyah wa zalazil sawa'iq wal khasab ila Jibril wa naskha al-a'mal ila Israfil wa naskha al-masa'ib ila malakil maut. Allah berikan tugasan-tugasan itu daripada sisinya kepada malaikat-malaikat. Contohnya rezeki, penumbuhan pokok-pokok, hujan kepada malaikat Mikail namanya. Kemudian kalau berlaku peperangan, berlaku angin kencang, tsunami, ribut, taufan dan sebagainya diserahkan kepada Jibril alaihissalam. Dan bab pencatat amalan diberi kepada Israfil alaihissalam. Kemudian tentang kematian diberi kepada malaikat Israel alaihissalam.
Fakam min fata yumsi wa yusbihu aminan wa kad nusijat adfanuhu wa huwa la yadri wa kam min syuyukhin tartaji tula umrihim wa kad rahakat ajsadahum zulmatul qabri wa kam min arusin zayyanuha li zawjiha wa kad kubidat arwahuhum lailatul qadri. Subhanallah, hebatnya syair yang indah ni. Mereka berkata, menceritakan tentang kematian ini semuanya ditetapkan pada malam qadar yang berlaku pada Ramadan itu, hingga malam qadar berikutnya kematian yang telah ditakdirkan berlaku dalam dua period itu. Maka penyair mengatakan, berapa ramai orang muda yang mengharapkan dia mengalami waktu petang pada hari itu. Dia masuk ke waktu petang, rupa-rupanya kain kafan dia telah siap pun dia potong. Allahu Akbar. Berapa ramai orang yang hebat yang kita harapkan umurnya panjang untuk mentadbir dunia, tapi sebenarnya dia telah pun tergolong di kalangan orang yang mati ditanam dalam kubur masing-masing. Berapa ramai gadis yang telah pun bersiap sedia untuk dikahwinkan dan bakal suaminya menanti-nanti hari yang ditunggukan, tiba-tiba mati dia tak semena-mena pada malam qadar. Ini kata-kata penyair, tuan-tuan, untuk menunjukkan kepada kita kematian kita telah ditetapkan oleh Allah daripada Lauh Mahfuz lagi. Kemudian pengagihan pemberitahuannya untuk kalau berlaku dalam tahun itu, maka telah diberitahu pada Ramadan yang lalu, dalam malam qadar yang lalu. Jadi ini menceritakan kepada tuan-tuan tentang keutamaan qadar. Kata Al-Imam Muhammad Rashid Ridha, qadar ni juga makna tashrif. Kerana malam qadar dianggap malam kemuliaan. Kemuliaan kenapa, tuan-tuan? Kerana buat pertama kalinya Allah SWT menurunkan Al-Quran kepada manusia ketika Nabi SAW berada di Gua Hira, ketika baginda SAW mengharapkan dapat idea untuk menyelesaikan masalah umat yang pada masa itu mengalami penyimpangan, kebejatan, kesesatan. Maka datang Nabi kita SAW beruzlah untuk mencari ilham, dan ketika itu Allah Taala mengurniakan wahyu kepada baginda buat kali yang pertama. Baik, kita lihat sebab turunnya surah Al-Qadar ni merupakan satu anugerah Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW, kerana Nabi pernah melihat umur umat yang terdahulu panjang yang amat sangat. Wa akhraj Ibn Jarir an-Mujahid kana fi Bani Israil rajul yaqumul lail hatta yusbih summa yujahid al-adu fi an-nahar hatta yumsi fa amila zalika alf shahrin fa anzalallahu lailatul qadr amaluha zalika rajul. Jadi dalam cerita dikemukakan sebab nuzul, kata Imam Ibn Jarir tafsirnya, bahawa Nabi SAW menceritakan pada Bani Israel dahulu ada seorang lelaki yang kuat beribadah kepada Allah SWT. Malamnya qiyamul lail, siangnya pergi berjihad, umur dia panjang pula tu. Maka bila diceritakan perkara tersebut kepada umat Islam, kepada para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim ajma'in, maka para sahabat Nabi merupakan ahlul khair, ahlul qiyam, ahlul siyam, ahlul Quran, yang sangat banyak amal salihnya itu. Mereka seolah-olah macam kerisauan, risau mereka, ya Allah, panjangnya orang tu, banyaknya ibadahnya, kami ni macam mana lah wahai Rasulullah SAW. Maka Allah pun menghadiahkan untuk mereka kelebihan malam qadar itu, andai mereka beramal padanya, seolah-olah mereka beramal 1000 bulan, 83 tahun, berapa bulan, tuan-tuan. Jadi tujuan diberikan nikmat ini kerana Allah Subhanahu Wa Taala disebut oleh Imam Ibn Tabari dalam satu hadis sahih. Allah memperumpamakan dalam hadis qudsi, kalaulah seseorang pekerja itu bekerja daripada waktu subuh sampailah ke mana, tuan-tuan? Sampailah ke zuhur. Panjang tak waktu tu? Panjang kan? Pukul 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 7 jam. Maka dia beri satu guni gandum contohnya, satu guni emas lah contohnya. Kemudian datang pekerja yang kedua, bekerja daripada zuhur sampailah ke maghrib. Zuhur pukul apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6 jam. Maka menjelang waktu maghrib dia pun diberi lagi satu guni emas, guni beras ke, guni gandum ke, begitulah. Dia pulang. Datang pekerja yang ketiga, Allah menyuruhnya untuk bekerja di antara maghrib dengan isyak. Berapa jam? Maghrib pukul 7, isyak pukul 8.30, 1 jam setengah. Menjelang waktu isyak, lepas main isyak, maka dia diberi 2 guni emas, 2 guni beras, 2 guni gandum. Maka tentulah yang pertama dan kedua tadi mempertikaikan, bertanya kepada Allah, ya Allah, macam mana pula kami bekerja panjang, ganjarannya sedikit, dia bekerja sedikit, ganjarannya besar. Maka Allah menjawab, zalika fadli a'taituhu man asya'u min ibadi. Ini kelebihan aku, kamu tak boleh usahakan, kerana aku adalah majikan, aku pemilik kamu semua. Maka inilah keutamaan diberi kepada umat Nabi Muhammad SAW. Walaupun umur mereka pendek, dan mereka mendapat satu Ramadan, mereka mendapat pilihan
beramal padanya dengan kesungguhan mujahadah, maka mereka mendapat amalan seolah-olah macam bekerja beramal ibadah selama 83 tahun lebih. Itu sebab para ulama salafus salih tuan-tuan seperti ini ceritakan contohnya seorang ulama tasawuf yang terkemuka namanya Syekh Abdul Hasan Asyazili. Beliau berkata bahawa aku telah pun mendapat Lailatul Qadar daripada mula baligh sampailah aku meninggal dunia, sampailah ke hari tuaku. Aku mendapat Lailatul Qadar daripada waktu aku mula-mula baligh sampailah kematianku. Imam Abdul Hasan Asyazili ni tuan-tuan, tokoh tarikat Al-Sufi yang terkemuka ni mempunyai satu teori bagaimana nak dapat Ramadan. Nanti saya cerita bagaimana nak dapat Lailatul Qadar. Bila Ramadan itu mula pada hari tertentu, apakah Lailatul Qadar yang berlaku pada hari apa? Setelah bermulanya Ramadan pada hari Isnin atau Selasa, maka Lailatul Qadar akan berlaku pada malam apa daripada hari ganjil apa yang terakhir dalam bulan Ramadan. Ada kira-kira yang dibuat oleh Abdul Hasan Asyazili, seorang ulama yang salih, yang murabbi, yang hebat ni tuan-tuan. Ini saya cerita tuan-tuan, tak boleh cerita sekarang. Kita sekarang ni tuan-tuan pun jalan, ahlan wa sahlan dengan jalan. Baik ya. Dalam hadis yang lain disebut dalam tafsir Bahri Muhit bahawa anna arba'atan min al-anbiya abadullah 80 sanatan lam ya'sau tarfata ainin Ayyub wa Zakaria wa Hazqil wa Yusuf. Fa'ajaba as-sahabatu min zalika faqara'ina anzalnahu lailatul qadr fasuru bidzalika. Dalam satu hadis katakan bahawa 4 orang nabi yang Allah pernah utuskan melakukan ibadah kepada Allah 80 tahun tanpa sekali pun memaksiatinya. Siapakah nabi-nabi itu? Ayub, Zakaria, Hazqil, Yusuf. Maka para sahabat yang mendengar perkara itu, mereka merupakan ahli ibadah seperti ini gambarkan tadi, mereka pun rasa kagum. Mereka pun terfikir alangkah baiknya kalau kami dapat kelebihan itu, wahai Rasulullah. Maka Rasulullah pun membacakan untuk mereka surah Al-Qadr ini sebagai menunjukkan kepada mereka kepentingan untuk merebut peluang anugerah kurnia Allah Taala itu. Bayangkan kalau seorang itu dapat Lailatul Qadar ni banyak 10 kali dalam hidupnya, 10 kali Ramadan dia dapat. Tak balik tuan-tuan, 83 kali dengan 10, 830 tahun. Umurnya mati pada umur 80 tahun mungkin, atau kurang daripada itu. Tapi kerana 10 kali dapat itu qadar, umurnya sudah menyamai, ibadahnya sudah menyamai, bahkan lebih daripada umat yang terdahulu. Inilah dia anugerah yang Allah berikan kepada umat Islam. Baik tuan ni. Jadi seperti yang telah digambarkan tadi, kalau kita lihat Allah menyebut tentang penurunan Al-Quran berlaku pada malam qadar. Jadi kenapa Allah gunakan perkataan anzalnahu? Anzalnahu beza daripada nazzalna. Kalau anzalnahu berarti Allah turunkan sekali. Kerana Quran memang benar diturunkan dari Baitul Izzah ke sama'i dunia sekali. Maknanya daf'a wahidah, turun sekali. Quran kamilan, turun Quran itu secara sempurna daripada surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas kepada langit dunia. Disebut langit dunia di sini tuan-tuan bagi menunjukkan kepada kemuliaannya. Kemudian daripada langit dunia, sama'i dunia itu turun kepada Nabi kita selama masa 23 tahun, iaitu 13 tahun di period Makkiyah dan 10 tahun lagi dalam period Madaniyah. Maknanya 13 tahun turun ketika Nabi berada di Mekah, manakala 10 tahun diturunkan di Madinah, mengikut pada persoalan orang, isu yang berlaku, suasana yang berlaku, menjawab suasana yang dikemukakan. Maka turunnya Al-Quran itu secara tanzil. Nazzalnahu tanzila. Perkataan bahasa Arab nazala daripada anzala. Kalau anzala makna turun sekali, tapi kalau nazzala turun berkali-kali mengikut pada suasana-suasana yang berlaku, persoalan yang ditimbulkan seperti yang telah dijelaskan tadi. Jadi itu sebab dalam ayat ini Allah menggunakan inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kami turunkan Quran itu sekali penurunan pada malam qadar dari Baitul Izzah ke sama'id dunia. Saya tuan-tuan faham Baik. Kemudian bila sebut perkataan inna bagi merujuk kepada kekuasaan. Setiap kali Allah menceritakan arahan, menceritakan tentang kurniaan, maka Allah akan guna perkataan ta'zim. Dhamir mukhatab jama' yang dipanggil inna. Sesungguhnya kami. Ini bukan berarti Tuhan ada banyak tuan-tuan, bukan. Kerana dalam isu penurunan ni Allah Taala melibatkan malaikat Jibril untuk bawa kepada Nabi SAW. Jadi adanya di situ kerja di antara yang Allah SWT anugerahkan, berikan kepada makhluknya untuk dijalankan. Jadi bila menyebut tentang urusan pentadbiran, Allah akan menyebut tentang keagungan. Macam kita lah tuan-tuan, kita ni pemimpin, kita sebut pada rakyat jelata ataupun kita pada pekerja kita, kami board of directors, kan?
kami, jemaah menteri, padahal kita seorang, tapi kita sebut urusan dibuat secara kolektif, konsensus. Maka ini dalam bahasa Al-Quran pun boleh kita fahami demikian, berarti ia dijalankan oleh para malaikat di atas perintah daripada Allah, maka di situ berlaku secara berkumpulan pelaksanaan itu. Jadi berbeza daripada ayat Tauhid, kalau menyebut tentang ibadah kepada Allah, Allah akan sebut beribadah kepada aku, fa'budni wa aqimis salata li zikri. Tengok dalam bab ibadah, dalam bab Tauhid, akidah, Allah akan sebut ibadah kepada aku, Allah tak sebut ibadah kepada kami. Tapi dalam urusan pentadbiran Allah sebut kami. Ini dua sirah yang berbeza di sudut uslub bahasa Al-Quran. Jangan jadi seperti golongan orientalis yang berpendapat ini menunjukkan bahawa Allah Taala itu mempunyai pembantu. Jadi Allah ini boleh disembah secara bersekutu, syirik dan sebagainya. Itu pandangan yang jelas bersalahan dengan konteks Al-Quranul Karim. Baik, tuan-tuan ya. Jadi untuk yang dikirimkan oleh Allah kepada para walinya untuk mereka mendapat lebih motivasi. Dan tuan-tuan, untuk mendapat kelebihan Lailatul Qadar ini, dikatakan para ulama, hendaklah kita berusaha untuk beramal sepanjang tahun. InsyaAllah Ramadan tahun itu kita dapat Lailatul Qadar. Kalau seseorang itu sentiasa meninggalkan qiyamul lail, alamatnya ahlan wa sahlan wa marhaban wa jalan. Memang sukar Lailatul Qadar, tuan-tuan. Jadi doalah kepada Allah Taala selalu seperti doa Nabi anjurkan kepada Muaz bin Jabal, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk menyatimu, bersyukur padamu, memperbaiki amal salihku kepadamu tanpa henti-henti. Ini minta bantuan daripada Allah untuk melakukan kebaikan, tuan ya. Tentang bila Lailatul Qadar ni, sebab kita mengetahui keutamaannya, setengah mereka mengatakan malam 21 seperti kata Imam Syafi'i. Dalam pandangan lain, Imam Syafi'i mengatakan malam 25, ada mengatakan 27. Ini bukan pandangan kebanyakan para ulama di kalangan sahabat, mengatakan dia berlaku pada malam 27.
maka Lailatul Qadar jatuh pada malam 29 insya-Allah. Kalau hari pertama merupakan hari Isnin, maka Lailatul Qadar akan jatuh pada malam 21 insya-Allah. Kalau hari Selasa, insya-Allah hari Selasa ataupun Jumaat, maka Lailatul Qadar akan berlaku pada malam 27 insya-Allah. Kalau hari Khamis, insya-Allah berlaku pada malam ke-25. Kalau hari Sabtu, insya-Allah berlaku pada malam 23. Kata Abu Hasan Asy-Syadzili, seorang ulama sufi yang terkemuka, aku telah pun melihat pada teori pengiraan ini, alhamdulillah aku tak pernah miss Lailatul Qadar sejak aku baligh. Jadi tuan-tuan boleh ambil teori ini. Kalau tahun ini nampaknya jatuh pada hari Selasa, maka dikatakan kat sini Lailatul Qadar berlaku pada malam 27 insya-Allah. Betul rujuk lebih lanjut daripada tafsir Ar-Rawhu wa Raihan oleh Al-Imam Muhammad Al-Amin Abdullah Al-Urami Al-Alawi Al-Harari Asy-Syafi'i rahmatullah alaihi. Baik tuan, setakat ini saja dulu untuk renungan kita pada kali ini. Semoga Allah beri manfaat yang banyak dalam perkongsian kali ini. Jangan lupa untuk share video ini kepada tuan-tuan kita untuk mencari keutamaan Lailatul Qadar, beramal saleh padanya dengan Al-Quran, dengan sembahyang malam, dengan berdoa, dengan berzikir bagi ibu yang keuzuran. Jangan lupa amalkan selalu doa Nabi kepada Aisyah radhiyallahu anha, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, ataupun Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT kerana Allah beri kesempatan bagi kita untuk tadabbur surah yang kedua dalam program Pondok Masjid kita, pengajian Pondok Masjid pada kali ini. Surah yang saya akan bawa untuk kita renung bersama adalah surah Al-Bayyinah. Dan rujukan utama saya masih lagi daripada kitab Nurul Furqan. Ada tuan-tuan minat untuk dapatkan, boleh dapatkan, mudah-mudahan ada manfaat banyak padanya, kerana ia merupakan rujukan turun-temurun oleh para ulama dan juga para duat yang belajar di pondok-pondok dalam negara kita, iaitu kitab yang dipanggil sebagai kitab tafsir Jalalain. Ini huraian yang namakan sebagai Nurul Furqan tafsir Jalalain. Surah Al-Bayyinah dia merupakan surah yang bahagian daripada ulama mengatakan Makkiyah, sebagian mengatakan Madaniyah, terdiri pada 9 ayat. Surah ini juga dinamakan dengan surah Lam Yakun, surah Al-Munfakin, surah Al-Qiyamah, surah Al-Bariyah. Sila lihat Hasyiatus Sawi. Jadi maknanya ada berbagai-bagai nama. Nama yang glamour, yang famous biasa kita sebut Bayyinah. Ada nama lain iaitu Al-Munfakin, Al-Bariyah, lagi dipanggil sebagai surah Lam Yakun. Ini merupakan nama-nama yang lain disebut oleh Al-Imam Sawi. Baik, saya bacakan untuk tuan-tuan. Kalau tuan-tuan memiliki Quran boleh rujuk sesama. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء
ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق الله العظيم. Baik, terjemahannya. Dengan nama Allah aku mulakan yang maha mengasihani lagi maha merahmati. Tidak pernah orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab, Yahudi dan Nasara dan orang-orang musyrikin iaitu para penyembah berhala berpisah, iaitu meninggalkan kepercayaan dan amalan mereka, sehingga mereka telah didatangi oleh bukti yang jelas, iaitu hujah yang nyata, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu seorang utusan daripada Allah, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang baca kepada mereka lembaran-lembaran, iaitu kitab-kitab yang disucikan oleh Allah daripada kebatilan. Yang dalam lembaran-lembaran itu ada tulisan-tulisan, iaitu hukum-hukum yang ditulis yang lurus, betul dan benar. Maksudnya Nabi Muhammad SAW baca kepada mereka kandungan lembaran-lembaran kitab itu, iaitu Al-Quran. Lalu sebahagian daripada ahli kitab dan orang musyrikin itu beriman kepada baginda, sebahagian lagi kafir. وَمَا تَفَرَقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ. Dan orang-orang Yahudi dan Nasara yang telah dikurniakan kitab Taurat dan Injil tidak pernah berpecah belah dalam soal keimanan kepada Nabi SAW, melainkan setelah mereka didatangi oleh bukti yang jelas, iaitu Nabi Muhammad SAW, iaitu Al-Quran dibawa oleh baginda sebagai mukjizat. Sebelum kedatangan baginda, mereka bersatu dan tidak pecah belah dalam kemahuan untuk beriman kepada baginda apabila baginda muncul nanti. Tetapi setelah baginda muncul, baginda didengki oleh orang-orang yang kafir kepadanya dari kalangan mereka. Mereka tidak pernah diperintahkan oleh Allah dalam dua kitab mereka, kitab Taurat dan Injil, melainkan sebagai menyembah Allah semata-mata dalam keadaan ikhlas beragama kepada Allah, iaitu menyucikan agama daripada syirik. Innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Semuanya orang-orang yang kafir dari kalangan ahli kitab, iaitu Yahudi dan juga Nasara dan orang-orang musyrikin, akan tinggal pada hari kiamat nanti dalam neraka jahanam dalam keadaan mereka kekal dalamnya. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka itulah makhluk yang paling jahat di antara seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya orang-orang beriman dan mengerjakan amal yang saleh, mengerjakan segala perintah Allah, meninggalkan larangannya, mereka itulah makhluk yang terbaik di antara ciptaan Allah. Jazaa'uhum 'inda rabbihim, balasan dan ganjaran mereka di sisi Tuhan mereka ialah syurga-syurga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dalam keadaan mereka kekal dalamnya selama-lamanya. Allah redha kepada mereka dengan sebab ketaatan mereka kepadanya, dan mereka juga redha kepadanya dengan ganjaran dan pahala kurniaannya. Itulah balasan untuk sesiapa yang takut pada Tuhannya, iaitu menegah diri melakukan maksiat kepada Allah SWT. Baik tuan-tuan, ini surah Al-Bayyinah. Surah Al-Bayyinah ini seperti yang telah dijelaskan tadi, merupakan surah yang diturunkan oleh Allah SWT untuk menceritakan tentang perihal golongan Yahudi dan juga Nasara yang hidup di Madinah. Jadi maknanya kebanyakan daripada para ulama mengatakan ia merupakan surah Madaniyah, surah yang turun selepas Nabi berhijrah di Madinah, berhijrah ke Madinah, yang menyaksikan kat situ ada golongan bukan Islam seperti Yahudi dan juga bahagian kecil Nasara, yang mana mereka ni mendakwa mereka beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi bila datang Nabi akhir zaman Muhammad SAW, mereka menentangnya habis-habisan. Kenapa? Kerana Nabi datang dari kalangan orang-orang Arab, sedangkan kaum Yahudi itu menyangkakan datang daripada kalangan mereka. Jadi di antara ayat ni kalau kita perhatikan, surah Al-Bayyinah itu sama surah Lam Yakun disebut. Wa akhraj Ibn Margawai an Aisyah qalat nazalat surah Lam Yakun di Makkah wa hiya saman ayat wa 94 kalimah. Jadi Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata turun surah ini di Mekah. Tapi seperti yang telah dinyatakan, kebanyakan para ulama mengatakan ia turun di Madinah. Baik tuan yang dimuliakan Allah sekalian, jadi kalau kita lihat konteks dalamnya, wa min fadailha ma akhrajahu Abu Nu'aim fil Ma'rifah an Ismail bin Abi Hakim Al-Muzani قال حدثني فضل قال سمعت رسول الله يقول إن الله يستمع قراءته قراءة لم يكن الذين كفروا فيقول أبشر عبدي
wa 'izzati wa jalali law makinana laka fil jannah hatta tarda. Qala Ibn Katsir hadis gharib jiddan. Wa akhrajahu Musa al-Madani an Matar al-Muzani atau al-Madani binahwi, bahawa turun ayat surah lam yakul ladzina kafaru ni Allah telah muliakan seorang sahabat Nabi namanya Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ni siapa tuan-tuan? Ubay bin Ka'ab ni merupakan seorang sahabat yang sangat faqih, alim. Antara yang paling alim Al-Quran namanya Ubay bin Ka'ab. Di samping itu ada Abu Musa al-Asy'ari, juga merupakan sahabat yang sangat alim dalam Al-Quran. Jadi Ubay bin Ka'ab ini kelebihan keutamaannya hingga Nabi pernah bertemu dengannya dan berkata, wahai Ubay, Allah menyuruh aku untuk membacakan surah lam yakunil ladzina kafaru kepadamu. Maka Ubay pun tersentak, gembiranya bukan kepala. Dia bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, betul ke Allah sebut nama saya, wahai Rasulullah? Rasulullah jawab, iya. Aku disuruh, inna rabbaka ya'muruka an tuqri'aha Ubayyan. Allah suruh aku untuk baca kepada Ubay. Engkau lah wahai Ubay, Allah menyebut namamu. Menangis Ubay bin Ka'ab ni tuan-tuan bila mendengar bahawa Allah SWT menyuruh Nabi-Nya untuk membacakan surah lam yakunil ladzina kafaru ini kepadanya. Begitulah adab para sahabat. Tuan-tuan, Ubay bin Ka'ab ni, untuk pengetahuan tuan-tuan, pernah mendengar keutamaan demam untuk menghapuskan dosa seseorang hamba. Lalu Ubay bin Ka'ab telah minta kepada Allah SWT supaya dia ditimpa demam, dan dia telah demam sepanjang hidupnya tuan-tuan. Ketika dia mati, anaknya memegang tubuh ayahnya itu, anaknya kata, rahimallahu abi, rahimakallah ya abi, Allah merahmatimu wahai bapaku. Ketika dia mati pun badannya panas tuan-tuan, demam. Kerana dalam hadis mengatakan jangan menyumpah ataupun mencela penyakit demam itu, kerana dengan sebab demam dihapuskan dosa-dosa kita. Cuma kalau demam ni hadis mengatakan sejukkan ia dengan air, fa'abriduha bil ma'. Dan kata para perubatan Islam, kalau kita nak tuam anak yang demam itu, daripada kaki naik ke atas, daripada kepala turun ke bawah. Dalam sunnah Nabi melakukan demikian. Demam ni satu penyakit, kita kena rawat lah. Kalau baby demam, perlu masuk hospital. Tuan-tuan, iman kita tak sama dengan Ubay. Jangan pula lepas ni berkata, Ubay demam, tak apalah anak demam, biarlah. Tak boleh tuan-tuan, kena mendapatkan rawatan. Balik kita cerita tentang Ubay yang sangat mulia ni, Nabi diperintahkan oleh Allah untuk membacakan kepada beliau surah Al-Bayyinah ini. Maka Ubay ni demam sepanjang hidupnya. Walaupun demam, kata Imam Ibn Hajar dalam kitabnya Al-Isabah, Ubay bin Ka'ab tak pernah tinggalkan sembahyang berjemaah di Masjid Nabawi. Macam kita sakit kepala sikit, dia tak pergi masjid dah. Pada musim bukan PKP lah maksud saya. PKP kita terhad gerakan kita. Walaupun Ubay bin demam pun tak pernah tinggalkan jihad fisabilillah bersama dengan Rasulullah SAW. Jadi orang seperti beliau minta kepada Allah untuk dikekalkan demam, kerana setiap hari dosanya gugur, setiap hari pahalanya meningkat, setiap hari kafarah kepada kesalahan-kesalahannya. Ubay bin Ka'ab tak pernah tinggalkan sembahyang berjemaah bersama dengan Nabi, dan tak pernah meninggalkan jihad fisabilillah bersama dengan Rasulullah SAW. Walaupun demam, itu yang katakan tadi, kita tak sama macam beliau. Jadi kembali kepada Ubay bin Ka'ab ini punya kelebihan yang menyebabkan Nabi membacakan surah ini untuknya di atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, ayat ini kalau kita perhatikan, golongan Yahudi intisarinya menceritakan tentang Yahudi dan Nasara yang mengatakan bahawa mereka akan beriman dengan Nabi akhir zaman. Tapi bila datang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, mereka menentangnya habis-habisan, kerana kufaran hasadan min indi anfusihim ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Mereka ini adalah sifat kufur dan juga memberontak, menentang, membangkang, membenci, meluat, apa lagi istilahnya. Kerana mereka menyangkakan mereka umat lebih baik daripada umat Arab. Nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Kami adalah merupakan anak-anak Allah dan kami merupakan kekasih-kekasihnya. Ini kata puak Yahudi, yang dengan sebab itu salah satu faktor penolakan mereka terhadap Nabi SAW yang mereka tunggu-tunggu sebelum itu. Sebelum daripada datangnya Nabi, mereka semua bersatu mengatakan akan ada Nabi akhir zaman. Dia sebut dalam kitab Taurat dan juga Injil. Tetapi malangnya tuan-tuan dimulai kasihan, datangnya hidayah dengan putusan Nabi akhir zaman, mereka menolaknya habis-habisan kerana perasaan dengki. Padahal kalau kita nak tahu tuan-tuan, orang Arab dengan orang Yahudi ini merupakan sepupu sebenarnya tuan-tuan. Abna'ul a'mam. Betul kan? Sebab Nabi Ibrahim itu datuk mereka. Nabi Ibrahim punya beberapa orang isteri. Daripada anak pertama lahir daripada isteri yang namanya Hajar itu. Anak lelaki kedua lahir daripada isteri yang namanya Sarah itu. Jadi Ismail bin Ibrahim
daripada ibu bernama Hajar. Ishaq bin Ibrahim daripada ibu bernama Sarah. Mereka adalah adik-beradik. Jadi keturunan mereka merupakan sepupu. Betul kan? Apa nak buat? Ramai orang bertanya, kenapa pula kalau sepupu memusuhi satu lain? Usahakan mereka. Hari ini pun kalau kita jumpa ada kalangan yang berjaya, sepupu-sepupunya benci kat dia tuan-tuan. Sepupu-sepupunya boykot, sepupu-sepupunya keluar grup dalam WhatsApp. Kalau tengok orang senang, biasalah tuan-tuan. Ini kan pula kalau dah berketurunan, lagilah rancaknya perbezaan dan persisian itu berlaku, kebencian, pembunuhan, penganiayaan, pengkhianatan berlaku oleh kaum Yahudi kepada orang Arab yang lemah tuan-tuan. Baik, ini satu perkara yang menarik yang kalau kita lihat bahawa tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian tentang apakah maksud ayat Allah Taala di sini, lam yakun alladziina kafaru min ahli kitab wal musyrikin mufakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Bahawa bila kita lihat terjemahan yang dikemukakan, tidak pernah orang-orang kafir daripada kalangan ahli kitab Yahudi dan juga Nasara dan orang musyrikin, iaitu para penyembah berhala, berpisah meninggalkan kepercayaan dan amalan mereka sehingga datang kepada mereka kebenaran. Ini umpama dalam kata-kata tuan-tuan. Kalau saya sebutkan kepada tuan-tuan, budak itu berkata, nanti kalau saya kaya, saya infaklah. Dia kata demikian. Nanti kalau ataupun orang tu telah kaya, dia kata nanti kalau saya jadi lebih kaya, saya akan buat masjid. Tuan-tuan rasa dia akan buat ke tuan-tuan? Maka demikianlah dalam ayat yang pertama, orang-orang kafir ahli kitab di kalangan Yahudi dan juga Nasrani dan musyrikin ini mengikut saja, mereka tak ada ilmu. Mereka melihat orang-orang Yahudi yang ada di Madinah, maka mereka mengikutnya sebagai pedoman, contoh. Kerana orang-orang Arab yang ada di Mekah, untuk tuan-tuan sering datang bertanya kepada orang Yahudi bagaimana nak menangani isu Nabi kita Muhammad SAW. Hingga sebagai contohnya turun surah Al-Kahfi, bila golongan musyrikun Arab datang berjumpa dengan orang-orang Yahudi untuk bertanya kepada mereka bagaimana cara nak menghadapi, nak berhujah dengan Nabi kita SAW. Lalu kaum Yahudi telah berkata kepada mereka, tanyakan kepada Muhammad itu, apakah itu roh? Tanya Muhammad, siapakah pemuda-pemuda yang melarikan diri masuk dalam gua? Yang ketiga, tanya pada Muhammad, siapa Zulkarnain itu? Nabi akhirnya dapat jawapan selepas Allah melambatkan penurun wahyu itu untuk beberapa perkara berkaitan mentarbiah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yang pentingnya ada jawapan kemudian. Jadi orang-orang Yahudi mereka berusaha untuk menghancurkan Islam, memadam cahaya Islam. Mereka pada peringkat awal merasakan bahawa Nabi akhir zaman akan datang dari kalangan mereka, tapi datang daripada orang Arab, mereka menentang habis-habisan. Orang musyrikin ni tak ada kitab, tak ada pedoman, maka dia berpandukan kepada Yahudi. Ada Yahudi itu kata perkara itu betul, dia akan ikut. Kerana orang Arab ni jahil, ummi, dari sudut agama, peniaga pandai. Tuan-tuan kena ingat, bahasa Arab bila disebut kataan ummi, ia bukan merujuk pada kebodohan, dia sebut angka, pengiraan, perniagaan. Tak, orang Arab adalah orang yang hebat berniaga daripada dulu lagi, turun-temurun lagi. Saja nak cerita lah tuan-tuan, orang Arab ni kalau kita lihat gajinya jauh lebih besar daripada gaji kita. Orang Arab dahulu sebelum PKP mereka datang ke negara kita untuk spend bulan madu mereka ataupun mereka bercuti bersama anak-anak mereka. Orang daripada pekerja di hotel di Arab Saudi, pekerja biasa je. Kami berjumpa dengannya, baik dengannya, kemudian dia pun setuju datang ke Malaysia. Datang ke Malaysia, bercuti, kita pun hantarlah apa-apa yang mampu, bawa pergi makan dan sebagainya. Tiba hari nak balik, dia pun pergi shopping, dia pergi shopping di satu mall besar, satu tempat perniagaan, pusat perniagaan, business center yang besar. Maka keributan dia sibuk pergi beli handbag isteri dan sebagainya, barang-barang yang mahal tuan-tuan. Maka flight pun dah dekat pukul 5 sekarang, pukul 1 tengah hari. Jadi nak kena cepat pergi KLIA. Jarak pergi KLIA orang sejam daripada business center ni. Tiba-tiba dalam keributan itu masuk kedai jam apa semua beli, baru sudah bila naik teksi nak pergi ke KLIA, wangnya sudah dicuci orang, ada pickpocket yang masuk ke dalam kedai tersebut ketika mereka tak sedar dan buka beg isterinya dan bawa keluar duit. Dia kelang kabut nak balik, lagi 4 jam flight balik ni tuan-tuan. Maka dia pun telefon kata, ya akhi, saya ada masalah sikit, tapi masalah ni sikit je lah. Apa masalah? Masalah tadi pergi shopping kat tempat sekian, kemudian tak perasan ada orang masuk, ramai sangat orang, nampak macam Chinese, ramai-ramai masuk macam sindiket, masuk ramai.
maka duit isteri saya hilang lah. Banyak hilang. Tak adalah banyak sangat, 25,000 saja. 25,000. Pergilah buat laporan polis. Kita pun tak sempat nak pergi ringin. Tuan-tuan, pergi ke airport. Pergi buat laporan polis di airport pun ada, tak apa. Simple matter saja dia nak beritahu lah. La ilaha illallah Rasulullah, banyaknya duit kau. Arab Saudi terhitung antara pendapatan per kapita rakyatnya antara 10 top 10 negara Islam di dunia. Kita Malaysia tak masuk tuan-tuan top 10 negara berpendapatan tinggi untuk rakyatnya. Jadi balik pada cerita ni tadi, orang-orang Arab merupakan orang yang bijak perniagaan tapi jahil dari sudut ketuhanan. Yang sebab itu mereka berkiblatkan kepada Yahudi. Anda Yahudi berkata apa saja diikutinya. Kalau Yahudi menyelewenglah dia. Daripada dulu lagi tuan-tuan. Kan walaupun mereka Islam tapi ikut Yahudi. Apa Yahudi cakap itu diikutinya. Sampai dia beramai-ramai di tengah-tengah tu tak boleh nak angkat kepala kepada Yahudi yang seekor tengah-tengah tu tuan-tuan. Inilah dia keadaannya. Yahudi bilangannya tak sampai pun 20 juta. Kalau dicampur satu dunia. Yang ada di Palestin itu berapa ramai sangat, berapa kerat sangat. Tak masuk yang ada di Jerman, di Britain, di Perancis, di Rusia, di Amerika, negara-negara lain di dunia. Ramai mereka ni bersepah-sepah. Perempuan kan tak sampai 20 juta pun. Rakyat Malaysia lagi ramai mereka. Tapi kualiti kepimpinannya, kualiti keilmuannya, kualiti kebiasaannya, penipuannya, ekonominya semua di tangan mereka. Apa nak buat tuan-tuan? Jadi ayat ini menceritakan tentang orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Nabi padahal mereka mengetahui kebenaran datang daripada baginda SAW. Orang Arab ni lagilah malang kerana Nabi dibangkitkan dari kalangan mereka, tetapi mereka menolak habis-habisan. Pergi dapatkan maklumat daripada puak Yahudi pula. Sama lah macam ini tuan-tuan. Dia tak mau dengar daripada ulama-ulama yang ada di kalangan mereka, dia pergi dengan Yahudi itu. Yahudi cakap betul. Sehingga expenses spending yang mereka lakukan, trilion duit adalah untuk disalurkan kepada persenjataan. Kebanyakannya adalah perancangan daripada Yahudi. Beli kapal terbang tak kerti nak operate contohnya. Beli radar tak kerti nak gunakan radar, tak kerti nak gunakan. Akhirnya terbazir begitu saja kerana banyaklah penipuan berlaku, penganiayaan dan juga mengambil kesempatan oleh pihak yang bijak kepada mereka. Baik, jadi dalam ayat ini menceritakan lagi perkataan ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka diajar untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Jadi ikhlas ni adalah syarat penerimaan amalan kita tuan-tuan. Dan ingat, penerimaan amalan di sisi Allah berlaku dengan dua syarat saja. Ikhlas dengan ikut Nabi SAW. Ittiba'un Nabi SAW. Ittiba'un Nabi. Kalau kita ikut Nabi tapi tak ikhlas, tak jadi. Kalau kita ikhlas tapi tak ikut Nabi pun tak jadi. Dia dua syarat ini dirangkum menjadi satu. Tolak satu jadi zero. Mesti ikhlas tu berarti kerana Allah, mesti ikut cara Nabi SAW. Ada asasnya daripada Nabi SAW, itu maksudnya. Kemudian menyatakan di sini, ya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Inilah agama yang benar. Sebenarnya orang-orang kafir kan ahli kitab, mereka akan masuk neraka jahanam kekal dalamnya. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka lah orang yang paling buruk sekali pada sisi Allah SWT. Ayat ini kalau dibacakan kepada orang kafir, psikologi Quran, Allah memang mengkehendaki mesej yang kasar seperti ini dibacakan kepada mereka supaya mereka sedar tuan. Adakah patut Allah beri pada mereka rezeki, Allah beri pada mereka berkahwin, Allah beri pada mereka anak-anak, Allah beri pada mereka keupayaan perniagaan, Allah beri pada mereka talent. Tak ada syukur pada Allah. Layak tak untuk engkau kepanggil orang yang paling buruk kelakuan? Jadi tuan-tuan dimuliakan sekalian, perkataan yang ada dalam Quran ini sengaja Allah gunakan ayat-ayat yang berbentuk seperti itu supaya si kafir ini bila baca dia akan termenung, terfikir, bertafakur. Kenapa teruk sangat mesej ini tuju kepada aku? Maka akan bangun fitrah dalam dirinya untuk mengatakan memanglah layak aku dilabelkan demikian kerana aku tidak pernah mensyukuri yang beri mata kepada aku. Aku tak pernah mensyukuri yang bagi nikmat kepada aku. Aku tak pernah berterima kasih kepada yang beri banyak kebaikan kepada aku. Jadi tuan-tuan dimuliakan sekalian, kemudian Allah dalam uslub Al-Quran, selepas datang ancaman, datang penghargaan. Kita ingat ini adalah satu uslub pendidikan yang penting. Setiap kali Allah menyebut tentang hukuman, selepasnya akan datang penghargaan. Setiap kali Allah sebut tentang neraka, di hujungnya Allah akan sebut tentang syurga. Supaya gandingan ini, dari sudut psikologi pembaca Al-Quran, tidaklah dikecualikan orang yang saleh. Cerita untuk orang taleh je, orang ahli maksiat je, mana cerita untuk orang beriman? Akan datang cerita orang beriman bergandingan dengan cerita orang kafir. Kemudian Allah menyebutkan jazaa'un inda rabbihim jannatun adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. Orang beriman pula yang beramal saleh bagi mereka adalah sebaik-baik makhluk yang Allah jadikan.
Lepas Allah beri pada mereka mata, nikmat, kehidupan, akal, kejayaan, maka mereka bersyukur pada yang beri nikmat itu. Itu sebab mereka layak dipanggil sebagai khairul bariyah, orang yang paling baik. Apakah balasan mereka? Tadi balasan orang yang derhaka adalah neraka Jahannam. Orang beriman balasannya syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali disebut sungai-sungai ni tuan-tuan, menunjukkan bukan satu sungai, banyak sungai. Ini satu nikmat Allah yang besar sebenarnya. Kalau kita pergi ke negara-negara maju, sungai mereka bersih, ada itik berenang-renang. Tapi ada seorang maju perumahan bercerita, kalaulah kami buat tasik, letak itik, ahlan wa sahlan wa jalan lah ustaz, tak sampai seminggu dia sembelih orang. Kalau kita pergi ke negara-negara maju macam di Europe itu, itik bertelur di tepi-tepi tasik yang ada dalam bandar, banyak pula tu. Tak ada siapa nak kacau. Tupai yang ada di pokok tu boleh datang makan apa makanan yang kita berikan kepadanya. Allah damainya. Mereka menghargai alam sekeliling. Dalam Quran menceritakan benda begini untuk kita hargai. Jangan abaikan alam sekeliling, kerana dengan mengabaikannya mendatangkan kemudaratan kepada kita tuan-tuan. Orang yang buka kilang jangan salurkan chemical, benda-benda yang bersifat kimia ke dalam sungai. Sungai rosak, airnya jadi hitam, lebih hitam berlongkang tuan-tuan. Akhirnya yang tercemarlah bekalan air kita untuk guna harian. Kat negara kita hujan banyak tapi sungai kotor, akhirnya air pun terpaksa dipotong, dijatuh dan sebagainya. Amat memalukan tuan-tuan ya. Jiran kita Singapura, negaranya kecil je tapi mereka menggunakan segala resources secara terbaik. Tak pernah kita dengar Singapura putus air kan. Ambil pengajaran lah tuan-tuan. Takkan negara mereka kecil tak ada sumber sungai yang banyak tapi boleh uruskan dengan baik. Kita yang besar ni, yang banyak sungai ni, oleh kerana tidak menghargai nikmat Allah, sebutan sungai ni bukan kebetulan tuan-tuan. Dia menambahkan tentang nilai dalam hidup kita, menambah nilai, nikmat yang Allah berikan sebenarnya. Jadi di syurga akan berulang lagi nikmat ni. Apa yang terdapat dalam syurga sebenarnya ada di dunia. Cuma di syurga itu dilipat gandakan melebihi apa yang mampu kita fikirkan di dunia. Baik, yang terakhir sekali, radhiyallahu anhum wa radu'an. Dzalika liman khasyiya rabbah. Allah redha pada mereka dan mereka redha pada Allah. Setiap kali kita jumpa ayat berkaitan kasih sayang, ayat berkaitan dengan pilihan, kita akan dapati Allah mendahulukan zatnya yang maha agung kepada manusia itu. Sebelum mereka mengasihi Allah, Allah telah mengasihi mereka. Maksudnya tuan-tuan, dalam ayat yang lainnya surah Al-Maidah Allah menyatakan, Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dini fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah adillatin 'alal mu'minin 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha' wallahu dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha'. Bahawa dengan ayat ini Allah mengatakan bahawa siapa yang murtad daripada Islam, Allah akan gantikan untuknya satu golongan lebih baik pada mereka. Allah cinta pada mereka, mereka cinta pada Allah. Sama juga kat sini, radhiyallahu anhu wa radu'an. Allah redha pada mereka, mereka redha pada Allah. Rupanya dalam hidup ni bukan pilihan kita untuk cinta pada Allah tau. Ia anugerah daripada Allah. Sebelum kita cinta Allah, Allah cinta kita, Allah pilih kita untuk mencintainya. Jadi laras bahasa ni beza. Nama takdim dan juga takhir dari surah Balaghah. Jadi tuan dimulai kasihan. Kalau kita sayang pada anak kita, peluahan, tindakan, aktiviti kita buat semua menampakkan menjurus ke arah itu. Anak kita balik ke asrama, dia pun fikir, tahu ayah sayang pada dia. Tuan, maka dalam hidup ini, kalau kita dapat buat ketaatan, kebaikan, banyaklah syukur pada Allah. Faman wajada khairan faliyahmadillah. Bila kita dapat berbaik, ingatlah Allah selalu, kerana Allah lah yang beri pada kita peluang untuk melakukan kebaikan. Kita bangun tahajud, duduk renung diri dan mengucapkan syukur pada Allah, ya Allah, Engkau lah pilih aku untuk bangun pada waktu malam ini. Itu sebab ada doa yang disuruh kita baca oleh Nabi SAW untuk tidur pada waktu malam, iaitu Allahumma aikizni fi ahbi sa'ati ilaik. Ya Allah, bangkitkan aku pada waktu yang paling Engkau suka melihat aku bertemu denganmu. Doa ni kita baca setiap kali kita nak tidur, supaya Allah menghadiahkan kita, memilih kita untuk masuk dalam list orang yang qiyamul lail. Jadi balik pada ayat-ayat surah yang indah ini tuan-tuan, ingat bahawa ridha Allah itu datang kepada kita, barulah kita ridha kepada Allah. Sayang Allah itu timbul kepada kita, barulah kita sayang kepada Allah. Jadi orang yang dapat buat kebaikan, hendaklah puji Allah selalu, kerana sebenarnya Allah yang mendorongkan dia untuk melakukan kebaikan. Sebab ada doa tuan yang kita baca selalu doa kepada Allah Taala supaya Allah beri pada kita kekuatan untuk melakukan ketaatan. Contohnya Allahumma hafizni bi islami qa'iman
واحفظني بإسلامي قائدا واحفظني بإسلامي راقدا ولا تشمت بي عدوا ولا حاسدا اللهم إني أسألك من كل خير خزائن بيدك وأعوذ بك من كل شر خزائن بيدك. Tolong amalkan doa ini selalu yang maksud, ya Allah pelihara aku dalam keadaan diri sebagai seorang Islam, pelihara aku dalam keadaan duduk sebagai seorang Muslim, pelihara aku dalam keadaan tidur sebagai seorang Muslim. Jadi ya Allah, janganlah biarkan aku ni dikenakan oleh musuhku, dianiaya oleh orang yang benci kepadaku. Aku minta kepadamu segala kebaikan yang ada padamu. Jadi tuan, setakat saja untuk renungan kita pada kali ini. Terima kasih kerana hadir dalam kelas pengajian pondok. Mudah-mudahan Allah melimpahkan kepada kita iman, menyuburkan iman kita, beri peluang bagi kita untuk hadir majlismu selalu. Jemputlah orang keliling kita untuk hadir di sini tuan-tuan. Share video ni, ajak ramai orang untuk menyertai kuliah di pondok, di pengajian pondok masjid ini. Mudah-mudahan padanya akan menambah iman kita, kerana iman itu perlu pada bahan-bahan yang menyuburkannya. Ilmu adalah bahan yang menyuburkannya. Baik, setakat saja dulu. Wallahu a'lam, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.